Tapi alhamdulillah, don't worry, be happy. Ada satu kajian pernah dibuat di seluruh dunia, kajian tentang patriotisme. Ada satu NGO, tapi NGO pun bertaraf antarabangsa lah. Ini independent punya researcher. Dia buat kajian tentang tahap patriotisme di seluruh negara. Mereka buat di seluruh dunia. Mereka buat kajian di 64 buah negara. Dan responden mereka ada 64,000 responden. Responden dia ramai betul. Jadi dapatan daripada kajian mereka ini menarik. Kata mereka, di Jepun hanya 11% saja rakyat mereka sanggup bangun berperang untuk negara mereka. Jepun habis dah. Patriotisme dah tak ada. Jepun habis 11% saja. Negara yang agak tinggi untuk patriotisme, nombor 1 Maghribi. Yang kedua Fiji. Orang Fiji kalau kerajaan diisytiar, perang terus bangun. Negara ketiga yang tinggi Pakistan, 89%. Orang Pakistan jangan main-main, nampak dia melebur roti, nampak dia jual kapet. Kalau dia semboyan perang India, dia buang kapet, dia balik kampung, jangan main-main. Dia orang semangat dia jaga negara Pakistan. Orang Malaysia macam mana? Orang Malaysia duduk di kedudukan ke-23 dunia, iaitu 63% rakyat kita boleh berjuang kalau ditekan butang untuk perang. Harap-harap tuan-tuan masuklah dalam 63% itu. Kalau tak ada cak ayam je lah, tak payah pakai tanjak lah kalau takut. 63% okey lah, maknanya okey. Yang lebih tak tahulah, yang persen tu yang jenis akan lari duduk Australia, lari duduk di Singapura, itu yang mazhab itulah. Kita tak apa nak jadilah. Ini tanah air kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW adalah contoh orang yang paling sayang kepada bangsa, kepada tanah air dia. Nabi ni tuan-tuan, dia boleh sebut nama dia sampai moyang dia yang paling atas. Aku nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia boleh sebut sampai Ismail. Punyalah dia jaga jurai keturunan dia sampai dia boleh susun. Kita boleh susun nama nenek moyang sampai nombor berapa. Saya ingat sampai atuk kita je. Moyang kita pun tak tahu dah apa nama. Monyet pun tak tahu apa nama lah. Kadang bila tanya, awak ni keturunan apa? Tak tahulah ustaz. Dia pun tak tahu dia Jawa ke, Banjar ke, Bawean ke, Kampar ke, Mendeling ke, dia tak tahu. Tak, saya orang Malaysia. Kau keturunan apa? Tak tahu. Saya percaya satu hari esok anak muda kita, dia dah tak tahu dah dia ni Rawa ke, Jawa ke, dia tak tahu lagi dah. Agak ada kata saya keturunan orang asli agak saya ni ustaz. Dah sampai ada esok satu hari dia dah tak tahu keturunan. Maknanya dia tak sayang pun keluarga dia. Nabi boleh sebut sampai Nabi Ismail, Adnan ke atas, dia jaga. Dan Nabi sayang Mekah, tak payah ceritalah. Ni minggu depan dah start hijrah. Nabi ketika nak hijrah, dia lalu di kawasan Hazwarah. Hazwarah ni dekat kawasan Bukit Sofa. Dia pandang kepada Kaabah. Dengan linangan air mata, dia bercakap dengan Kaabah, dengan kota Mekah. Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallahi walaula anni akhrajtu minka ma kharajtu. Nabi nangis. Kata Nabi, wahai Mekah, I love you wahai Mekah. Kalau tidak kerana aku disuruh pindah, aku tak ingin tinggalkan kau wahai Mekah. Berapa orang pada kalangan tuan-tuan pernah bercakap dengan negeri Selangor, pernah bercakap dengan Shah Alam, pernah bercakap dengan Pekan Teluk Panglima Garang? Tak ada orang bercakap dengan kampung sendiri. Nabi dia bercakap dengan kampung dia sendiri. Dia sayang betul. Memang dia sayang bukan main-main. Sebab itu mencintai tanah air, ini kehendak agama. Ini kehendak agama. Namun hadirin hadirat sekalian, negara tak ada makna kalau tak ada pemimpin. Negara takkan ada makna kalau tak ada pemimpin. Kita sangat memerlukan kepada pemimpin, bukan sekadar dalam konteks negara. Dalam perjalanan nak pergi travel ke mana-mana pun kena ada pemimpin. Kalau tak ada ketua, siapa nak buat keputusan? Baik itu kalau kita berjalan, sunat hukumnya melantik ketua. Kalau tidak, tak tahu arah tujuan. Suami beritahu,
Jomlah kita singgah makan kedai depan tu. Sepatutnya keputusan di tangan dia. Tapi Menteri Pertahanan yang duduk di sebelah, kerjanya nak tahan je kerjanya. Menteri Pertahanan ni isteri lah, saya panggil Menteri Pertahanan. Saya nak tahan je kerjanya. Usul ditolak katanya. Anak tengah tidur, kalau berhenti semua bangun, payah kita nak menjaga. Habis nak makan macam mana? Drive thru saja. Sudah ada 2 keputusan dalam satu perjalanan. Bila nak selesai kerja? Yang ni nak kona ke sini, isteri kata, janganlah ikut shortcut, ikut belakang. Bila nak sampai destinasi? Sebab itu mesti ada satu kata putus saja. Jangankan dalam negara, di rumah pun kena ada ketua. Dalam kawasan kampung kena ada ketua. Mukim, daerah, negeri, negara, kita perlukan kepada pemimpin. Saya selalu bawa contoh, hidup umpama 5 jari. Jari ibu ni pemimpin. Kenapa pemimpin jari ibu? Sebab pemimpin ibu jarinya mahal. Tuan-tuan kalau jumpa pemimpin, dia buat macam ni, lulus peruntukan. Jangan main-main. Pemimpin ni mahal. Jangan minta yang lain-lain ni, jari ibu tak laku semua. Saya jaga masjid, masjid negeri. Masjid negeri Pahang, masjid negeri Sultan Ahmad I. Masjid saya ramai menteri datang semayang. Kalau datang Kuantan, dia semayang masjid negeri. Kami bila 3 hari sebelum menteri sampai, protokol maklum. Jadi kami pun ambil kesempatan lah. Bila menteri datang, ulur surat terus. Buatlah apa-apa, minta bilik Bilal ke, bilik imam ke, aircon apa yang patut. Ada sekali Datuk Seri Azmin Ali datang. Dia masa tu dia Menteri Awal Ekonomi zaman PH dulu. Datang semayang. JKR apa ni, protokol maklum, kita buat surat. Minta wiring dengan PA system. Buat surat, JKR sebut harga lah, telus lah, tak ada tipu-tipu punya. JKR bagi sebut harga, minta. Buat surat. Jumpa dia habis semayang, bawa masuk bilik VIP, bagi dia minum air, makan apa. Datuk Seri, masjid ni PA system tak berapa syok ha? Bila batuk tu tak ada suara, tak syok. Habis macam mana? Ni surat ada. Terus ulur tuan-tuan. Panggil orang JKR, tengok, wah. Okey, dia buat macam ni. Lula tuan-tuan, 3 juta dapat. Don't play. Menteri 3 juta sikit lah. Tu KSU punya lain je 3 juta ni. Menteri bilion. 3 juta ni senyum ya. Ibu jari dia mahal. Jangan main-main. Baru ni Perdana Menteri datang semayang, sehingga semayang Jumaat. Protokol maklum, kita Perdana Menteri ni lagi lubuk besar. Buat surat. Kata apa ni lagi nak minta lalu ni tak untuk masjid, minta lah pejabat. Sebab Bilal tidur kat speaker kesian ke Bilal tidur kat speaker kena gigit dengan tikus. Buat surat, panggil kontraktor, kira sekaki 150. Main tembak begitu ya. 150 sekaki, orang-orang 250,000. Pejabat tak adalah besar sangat. Tanya ke JKR endorse. Datang PM. Terus hulu. Datuk Seri Hamid adalah masa tu. Ulur kan. Amal pejabat apa ni? Untuk Bilal, Datuk Seri. Siang Bilal tidur atas lantai sebelah ekor, sebelah speaker ya. Tak ada bilik. Imam ada bilik. Dia senain lulus. KP ICU lulus. Ini macam. Dia buat ini macam. Lulus 250,000. Jangan main-main, jari ibu dia mahal. Dia buat macam ni, lulus. Tapi 250,000 Perdana Menteri sikit sangat bagi dia. Itu bukan level Perdana Menteri. Itu level yang berhormat patutnya. Tapi saja minta. Ni, mahal ibu jari. Pemimpin. Jari telunjuk ni siapa? Jari telunjuk ni orang kaya. Dalam negara, dalam kampung, dalam kawan-kawan, kena ada seorang orang kaya. Bahkan kalau nak buat masjid pun, jangan mesyuarat semua ustaz semua. Kalau nak buat masjid, nak buat hospital, panggil ustaz je mesyuarat, tak siap masjid. Sebab semua buka kitab. Dari mazhab Syafi'i bila nak buat asyik bincang kitab, ya halal haram, ngadap kiblat tak ngadap kiblat, dia kena ada seorang kaya, kerjanya sign check. Lepas kita dah buat kira-kira panggil arkitek, engineer, Datuk, ini benar. Okey, lulus, dia sign, dapat masjid sebiji. Orang kaya mahal. Kenapa orang kaya ibu jari telunjuk? Sebab orang kaya kalau dia tunjuk, jadi. Orang kaya telunjuk dia mahal. Dia pergi ke kedai, dia tunjuk barang, Cina hantar ke rumah. Okey, you hantar rumah dulu boleh tak? Boleh Datuk, dia mesti hantar punya. Jari kita tak laku. Habis bulan ambil gaji, order burger pun tak dapat kadang-kadang. Ni jari kita. Ni jari tengah. Saya tak angkat tinggi kalau ambil gambar fitnah. Ni jari tengah.
Jari tengah ni siapa jari tengah? Ini ulama, agamawan. Ulama dia tidak boleh menyebelah. Dia mesti di tengah-tengah. Dia tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Sebab agamawan kalau dia menyebelah, orang yang sebelah lagi tak boleh guna dia. Apatah lagi kalau kita imam, bilal, hakim, qadi, itu memang tak boleh. Dia mesti milik umat. Ni ulama, dia duduk tengah. Yang ini jari manis. Siapa umpama jari manis? Kaum muda, pemuda, putri, belia manis. Mereka ni orang muda ni jari manis. Kenapa mereka umpama jari manis? Pertama kerana jari manis ni umpama kalau cincin biasa pakai di jari manis. Apa sebab? Cincin ni simbol harapan. Artinya pada orang muda kita letak harapan. Maaf tuan-tuan ya, yang dah berumur. Orang tak letak harapan pada orang lama dah. Orang letak harapan pada orang muda. Mana ada orang letak harapan pada orang maghrib ni, orang tak letak harapan lah. Orang letak harapan pada orang muda. Baik tu tuan-tuan, kalau dengar ucapan pidato, saya tak pernah dengar ada orang baca ucapan berapi-rapi di atas pentas, pakcik-pakcik harapan bangsa, makcik-makcik lah harapan negara. Saya tak pernah dengar. Tuan-tuan pernah dengar? Mana ada, bukan kita nak menafikan. Kita payahlah nak letak harapan pada orang lama. Payah. Harapan orang letak pada orang muda. Walaupun belum tentu boleh harap, tapi kita letak harapan pada dia. Sehingga Soekarno kata-kata yang terkenal, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda. Berikan aku 10 pemuda, akan ku gegarkan dunia ini, kata Soekarno. Bagi dia 10 orang je muda. Tapi berikan aku 10 orang tua, akan ku gegarkan gunung Merapi. Boleh juga. Pergi gunung Merapi boleh lah. Ini orang lama janganlah kecil hati pula. Tidak. Ini harapan. Harapan. Cuma orang muda janganlah samsing pula. Wah, dengar tu. Dengar tu. Janganlah samsing pula. Dia orang tua kita panggil, orang muda kita panggil pemuda. Orang tua panggil petua. Dia banyak petua. Jadi jangan derhaka lagi. Dia banyak pengalaman. Pengalaman dia tak boleh jual beli. Dan orang zaman muda juga, jari manis ni dia artinya zaman muda, zaman paling manis. Manis dikenang. Ibu-ibu paling cantik zaman muda ke zaman sekarang? Zaman muda lah. Zaman sekarang pun cantik tapi lutut pun lain macam lah. Lain macam naik tangga. Ni contoh. Masa ibu-ibu, masa muda, duduk tepi jalan, berapa kereta hon? Masa Sweet 17, banyak kereta hon kan. Bas, lori, berdoza, BO, lori JKR, semua hon kita. Sebab Sweet 17. Tunggu nanti umur 71, berdiri tepi jalan senyum, orang lari. Keluar berita ada hantu lagi. Punyalah teruk kan. Tuan-tuan zaman bila paling gemilang? Muda lah. Zaman sekarang okey, pergi gaut, kerja sikit-sikit gaut, say go out tak daya juga. Zaman muda kita main bola macam mana? 90 minit tak ada pancitnya. Atas bawah. Sekarang pun main bola, curi ayam lah, duduk kat gol. Tak larat. Main badminton pun ucap 2 kalimah syahadah dulu. Takut mati. Siap ambulan lagi tunggu. Maknanya zaman muda, zaman manis dikenang. Zaman kita zaman rock kapak, kita syok ingat seluar bell bottom, suka. Tapi benda tu tak berulang kembali. Baik tu orang muda jari manis. Jari paling hujung kelengkeng. Kelengkeng ni siapa? Kaum wanita. Kenapa wanita duduk pada kelengkeng? Kelengkeng ni jari yang paling kecil, tapi walaupun dia paling kecil, dia lah paling mantap. Banyak kerja yang jari lain tak boleh buat, kelengkeng boleh buat. Tuan-tuan kalau gatal hidung, gatal telinga, ni ibu jari tak boleh pakai. Yang paling syok ni kelengkeng. Artinya kaum wanita ada benda yang kita orang lelaki tak boleh buat, dia boleh buat. Kalau majlis-majlis ngumpul orang, jangan harap daripada orang lelaki, biarlah orang perempuan buat. Dia punya buat lain. Ni saya baik kita buat di dewan wedding. Kalau buat di dewan tempat lain, habis dihias macam-macam, kejap bunga telur ada macam-macam. Dia orang ada sentuhan-sentuhan yang orang lelaki tak boleh buat. Saya bawakan analogi ini. Kalau 5 jari ni digenggamkan, dia akan membentuk penumbuk yang sangat padu, yang boleh melumbangkan apa saja. Tapi kalau salah satu terbungkai,
Kita buat program orang kaya tak ajak. Kita buat program misalnya tak ajak orang muda-muda misalnya. Kekuatan apa kita boleh buat dengan tangan macam ni? Tak ada kekuatan. Nak tumbuk orang pun orang tak takut. Jomlah tumbuk dengan aku. Orang tengok, mana penumbuk macam tu. Artinya kita kena kompak. Salah satu elemennya adalah pemimpin.